Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan asyik pusingan kelayakan peringkat kumpulan Euro 2024. Kumpulan B, Gibraltar dibangsa lagi kali ini oleh pasukan Belanda dengan jaringan 6-0. Greece seri 2 sama dengan pasukan Perancis. Kumpulan D, Croatia berjaya layak ke Euro 2024 selepas menang 1-0 ke atas pasukan Armenia. Wales pula hanya sekadar seri 1 sama dengan pasukan Turki. Kumpulan I, Kosovo tewas 1-0 kepada pasukan Belarus. Romania menang tipis 1-0 ke atas pasukan Switzerland. Belanda iringi Perancis ke Jerman 2024. Belanda yang turun menentang pasukan tuan rumah, iaitu pasukan Gibraltar, yang sebelum ini dibelasah 14-0 oleh pasukan Perancis. Nyata bukan lawan yang sukar apabila dibelasah pula oleh pasukan Belanda dengan keputusan 6-0. Dengan kemenangan besar ini, Belanda memastikan tempat mereka untuk ke Jerman mengetepikan cabaran Greece yang hanya mampu seri 2 sama dengan pendahulu kumpulan B iaitu pasukan Perancis. Calvin Stengs menjadi wira dalam perlawanan ini apabila dia berjaya meledak hat-trick bermula pada minit ke-10, 50 dan juga 62. Mark Swiffer, Tun Kok Miners dan juga Cody Gakpo masing-masing berjaya menjadikan satu gol pada minit ke-23, 38 dan juga 81 untuk memastikan kemenangan besar 6-0 milik mereka pada awal pagi tadi. Peluang Greece untuk layak semakin sempit apabila mereka tewas 1-0 kepada Belanda dalam perlawanan sebelum ini, dan keputusan seri dengan Perancis pula langsung tidak membantu apa-apa dalam kedudukan kumpulan B dengan mereka kekal di tangga ketiga dengan mengumpul 13 mata. Greece masih lagi berpeluang untuk layak ke Jerman dengan bermain dalam pusingan play-off bersama dengan 12 lagi negara untuk bersaing merebut 3 lagi tempat kosong yang akan berlangsung pada bulan Mac 2024 nanti. Jerman tewas lagi dalam aksi persahabatan mereka. Jerman masih lagi tercari cara rentak kemenangan mereka selepas tewas buat kali kedua berturut-turut. Kali ini di tangan pasukan Austria dengan jaringan 2-0. Austria sudah mengesahkan tempat untuk ke Euro 2024 selepas mereka berjaya muncul naik juara kumpulan F dilihat memulakan aksi persahabatan dengan tuan rumah kejohanan Euro itu dengan lebih garang apabila berjaya di depan dengan jaringan masa saat beza pada minit ke-29 hasil bantuan daripada Christoph Baumgartner. Malang berganda buat pasukan Jerman apabila Leroy Sané terpaksa dilainkan kad merah selepas mengesari pemain Austria yang dikesan oleh pengadil. Austria menggunakan kelebihan tersebut dengan menggandakan asakan terhadap kubu pasukan Jerman dan hasilnya gol kedua oleh Christoph Baumgartner pada minit ke-73. Kali ini dibantu oleh Michael Gregoritsch. Jerman dilihat masih berada dalam prestasi untuk berambing walaupun sudah berada di bawah pengurusan baru iaitu Julian Nagelsmann ketika mereka tewas 3-2 ketika menentang Turki pada minggu lalu. Tekanan hebat sudah pasti dapat dirasai oleh Julian Nagelsmann dan berharap dia akan diberikan masa yang secukupnya untuk memperbaiki segala kelemahan yang ada dalam pasukan kedalamnya pada ketika ini. Berikut adalah keputusan kelayakan Piala Dunia peringkat CONMEBOL. Paraguay tewas 1-0 dengan pasukan Colombia. Ekuador menang tipis 1-0 ke atas pasukan Chile. Uruguay menang 3-0 ke atas pasukan Bolivia. Brazil tewas lagi kali ini kepada pasukan Argentina 1-0. Peru seri 1 sama dengan pasukan Venezuela. Argentina kalahkan Brazil di Maracana. Walaupun bertandang ke tempat lawan, Argentina tidak mempunyai sebarang masalah untuk tewaskan seteru utama mereka, iaitu pasukan Brazil dengan jaringan tipis 1-0. Sebelum itu, sepak mula perlawanan terpaksa ditangguhkan disebabkan ada kekecohan berlaku antara polis Brazil dan juga penyokong pasukan Argentina. Kekecohan tersebut telah membuatkan ramai fans Argentina cedera parah. Namun perlawanan tetap dimulakan seperti biasa dan Brazil lebih mendominasi perlawanan ini. Beberapa percubaan daripada pemain seperti Rodrigo, Gabriel Jesus dan juga Gabriel Martinelli berjaya diselamatkan oleh Emiliano Martinez. Argentina terpaksa lebih bersabar dalam perlawanan ini dan akhirnya kesabaran mereka membuahkan hasil apabila berjaya menjadikan gol melalui Nicolas Otamendi pada minit ke-63 untuk meletakkan pasukan Argentina di depan. Usaha Brazil untuk menyamakan kedudukan sedikit terbantuk selepas Joelinton yang baru masuk dikenakan kad merah pada minit ke-81. Keputusan kekal sehingga usia penamat dan Argentina berjaya mengukuhkan kedudukan mereka selaku pendahulu kumpulan kelayakan, manakala Brazil terpaksa menelan kekalahan ketiga berturut-turut dalam kempen kelayakan. Darwin Núñez pacu kemenangan pasukan Uruguay. Selepas menghadapi kekalahan pertama Argentina pada perlawanan lepas, Uruguay tampil dengan permainan meyakinkan dalam perlawanan menentang pasukan Bolivia apabila berjaya menang 3-0 dalam perlawanan tersebut. Darwin Núñez muncul wira pasukan apabila berjaya meledak 2 gol dalam perlawanan ini pada minit ke-15 dan juga minit ke-71 perlawanan. Satu lagi gol adalah gol sendiri pemain Bolivia yang tertampan bola ke gawang sendiri. Uruguay kini berada di kedudukan kedua kelayakan, 2 mata di belakang pendahulu iaitu pasukan Argentina.
Kita ke aksi pusingan kelayakan Piala Dunia di zon Asia. Kumpulan A, India tewas 3-0 kepada pasukan Qatar. Kumpulan B, Myanmar dibelasah 1-6 oleh pasukan Korea Utara. Syria tewas 0-5 di tangan pasukan Jepun. Kumpulan C, China tewas 0-3 kepada pasukan Korea Selatan. Singapura tewas 1-3 kepada pasukan Thailand di laman sendiri. Kumpulan D, Chinese Taipei tumpas di tangan pasukan Malaysia 1-0. Kyrgyzstan bangkit untuk menang 1-0 menentang pasukan Oman. Kumpulan F, Filipina seri 1-1 dengan pasukan Indonesia. Vietnam tewas 1-0 di tangan pasukan Iraq. Malaysia terpaksa bekerja keras sebelum menang tipis 1-0 ke atas pasukan Taiwan. Malaysia berjaya mempamerkan aksi yang cukup mantap ketika terpaksa bekerja keras sebelum dapat meneruskan pasukan tuan rumah, iaitu Chinese Taipei 1-0 dalam aksi kedua pusingan kelayakan Piala Dunia yang berlangsung pada malam tadi. Aksi yang berlangsung di Stadium Perbandaran Taipei menyaksikan Harimau Melayu melakukan 4 pertukaran dalam kesebelasan utama pasukan. Percubaan awal pasukan negara menerusi Akhil Rashid tersasar, namun telah berjaya memberikan sedikit tekanan kepada pasukan tuan rumah. Faisal Halim pula gagal menggunakan peluang terbaik yang diperolehnya apabila bola kuisannya terkena tiang. Walaupun penjaga gol lawan sudah pun tewas pada ketika itu, anak buah Kim Panggon mengadakan asakan pada babak kedua dan hasilnya Darren Lock berjaya merembak kencang bola selepas berlakunya kekacauan dalam kotak penalti pada minit ke-73. Keputusan itu kekal milik Malaysia yang kini berjaya mendahului kumpulan D dengan 6 mata, hasil 2 kemenangan mereka. Aksi seterusnya Malaysia akan berdepan dengan pasukan Oman yang dianggap sebagai salah satu lawan sukar dalam kumpulan ini dengan perlawanan akan berlangsung pada bulan Mac pada tahun hadapan. Indonesia bangkit dekat Filipina. Indonesia meneruskan kemarau kemenangan mereka dalam saingan kumpulan F apabila mereka sekadar seri 1-1 ketika berdepan dengan pasukan Filipina pada malam tadi. Filipina turun dengan formasi 4-4-2 dengan beberapa muka yang tidak asing lagi dalam kancah Liga Malaysia seperti Charlie Di Murga, Manuel Ot, Kevin Engriso dan juga Oje Petera. Indonesia pula tampil dengan formasi 5-3-2 dengan Sadir Ramdhani di bahagian hadapan dan Jody Ahmad bermain selaku pertahanan tengah pasukan. Filipina berjaya di depan menerusi gol Patrick Richard pada minit ke-23, hasil lantaran daripada Kevin Engriso. Indonesia pula yang tersentak dengan jaringan tersebut terus mengadakan asakan dan akhirnya berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Sadir Ramdhani pada minit ke-70 permainan. Keputusan tersebut kekal sehingga whistle penamat dan mereka terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Korea Selatan mudah ratah pasukan China. Aksi di antara pasukan China dan juga Korea Selatan menyaksikan anak didik juga Klinsmann itu mudah merakamkan kemenangan 3-0 pada malam tadi. China menjadi tuan rumah dalam perlawanan tersebut dilihat tidak bermaya apabila Korea Selatan tampil dengan barisan terkuat mereka. Son Heung-min berjaya meletakkan pasukan Korea Selatan di depan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan pada minit ke-11. Son sekali lagi menambah derita lawan apabila menjudahkan hantaran cantik seminit sebelum tamat babak pertama. China cuba bangkit pada babak kedua namun keketalan barisan pertahanan pasukan Korea Selatan berjaya menghalang serangan pasukan tuan rumah itu. Seon Hyung-joo melengkapkan hari gemilang pasukan Korea Selatan menerusi gol ketiga pada minit ke-87 sekaligus membunuh semangat pasukan China dan keputusan terus kekal sehingga whistle penamat ditiupkan. Korea Selatan kini mengungguli kumpulan C dengan 6 mata selepas berjaya mencatatkan 2 kemenangan secara berturut-turut. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain di Eropah. Bayern Munich berminat untuk dapatkan Rafael Varane. Bayern Munich telah mengadakan perbincangan secara peribadi dengan pemain pertahanan pasukan Manchester United tentang hasrat mereka untuk cuba membawa masuk beliau ke sana pada bulan Januari nanti. Varane kini semakin tersisih daripada kesebelasan utama Erik ten Hag, berkemungkinan akan memilih jalan keluar bagi memastikan peluangnya untuk bermain lebih terbuka nanti. Arsenal berminat untuk lepaskan Takehiro Tomiyasu. Arsenal tidak menolak kemungkinan untuk mereka melepaskan pemain pertahanan mereka, iaitu Takehiro Tomiyasu, kepada mana-mana kelab yang berminat. Beberapa kelab sedang menilai pemain tersebut dan di antaranya adalah pasukan Bayern Munich. Arsenal bagaimanapun tidak menolak akan menawarkan lanjutan kontrak terhadap pemain itu jika tiada pasukan yang mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang telah pun mereka tetapkan. Manchester United dah hantar skuad peninjau untuk pantau João Neves. Manchester United semakin serius dalam urusan perpindahan mereka apabila mereka dilaporkan telah menghantar pasukan peninjau untuk menilai keadaan João Neves yang kini sedang beraksi dengan pasukan Benfica. Benfica bagaimanapun tidak akan melepaskan pemain tersebut pada Januari nanti. Real Madrid pertimbangkan untuk dapatkan Timo Werner. Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk Timo Werner daripada pasukan Leipzig sebagai langkah penyelesaian sementara untuk mengisi kekosongan bahagian serangan mereka pada ketika ini.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.